Okay, baru ada waiting. Ya, yang penting page now ada. Tapi I'm not sure whether dia punya recording boleh make record tak. I'm not sure. Recording. Sebab I want you all to keep this record, so in future you all boleh refer biar you all belajar. For your own reference lah kira kan. For your own reference. I'm not sure how to do kalau nak buat recording Pasal Skype punya my student, ada student dekat Skype, semua boleh buat recording. Ustaz, boleh Ustaz? Tak ada. Saya dah record. Okay, good. So nanti you keep for your own reference. Kalau nak buat apa-apa kan, kat rumah ke nak refer balik kan. Okay, kita start je. Thanks. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, baik. Kita akan mulakan kelas pengajian kita ni dengan memulakan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa juga kita khususkan suratul Fatihah ini buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kita sama-samalah mengambil keberkahan suratul Fatihah ini, dengan harapan semoga majlis ini walaupun diadakan secara online, ianya juga menjadi satu majlis yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa dilindungi ataupun dinaungi oleh para malaikat yang sama-sama turut serta di mana-mana saja majlis ilmu, insya-Allah. Dan akhir sekali kita sama-samalah mengharapkan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini ia menjadi semacam satu asbab. Asbab ni maknanya penyebab bagi Allah Subhanahu Taala untuk mempercepatkan lagi menghapuskan virus corona ini di serata dunia, khususnya di Singapura, agar kita dapat kembali beribadah kepada Allah Subhanahu Taala seperti sedia kala dengan penuh ketenangan bersama dengan para jemaah di luar sana, insya-Allah. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futu al-arifin wa faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita hari ini. Alif Lam Samsiah Kamaria, okey tak? Yang last week kita belajar? Boleh? Boleh pak yang Alif Lam Samsiah, Alif Lam Kamaria tu Okey, sebab hari ni saya nak tambah lagi bab wakaf ibtidak pula. Bab wakaf ibtidak. Okey, buka page 85 dulu. Apa? Okey. Boleh tak? Nampak Ustaz? Okey. Boleh tak? Page 85, we are talking about bahagian wakaf dan ibtidak. Apa makna wakaf, apa makna ibtidak. Wakaf ni maknanya berhenti, wakaf. Ibtidak ni sambung balik. Bacaan dia, tempat nak sambung tu dia panggil ibtidak. Kita nak sambung balik, macam mana cara nak sambung dia. Ataupun dia panggil wasal. Wasal ni biasa kita baca, kita terus sambung terus, itu dipanggil wasal. Kalau tak berhenti, disambung terus, dia panggil wasal. Tapi kita dah berhenti nak sambung balik,
Itu dia panggil ibtidak. Dekat mana tempat nak sambung tu. Sebab most of orang-orang kita ni saya nampak ada yang bagus bacaan Quran dia tahu. Dia pandai baca, dia boleh bacaan bagus, tajwid bagus, tapi dia punya weakness point dia dekat mana dia nak berhenti, dekat mana nak sambung balik. Mostly macam gitulah yang saya punya tu, saya punya experience lah. Nanti bila saya tanya dia, okey sambung balik. Nanti tanya nak sambung kat mana ni Ustaz? Kan? Nak sambung sebelah ke, nak ghostan balik. Kadang-kadang kita dengar orang baca, orang akan berhenti, dia sambung sebelah saja. Betul tak? Kadang-kadang dia tak sambung sebelah, dia ghostan sikit, dia gohek balik, baru dia sambung balik. Okey, hari ni kita nak belajar bab wakaf dan ibtidak dulu. Actually bab wakaf ni, dia saya tak berapa worried lah. Sebab bab wakaf ni dia, kalau tak cukup nafas, anyway you all can wakaf, tak ada masalah. Yang penting is to ibtidak ni, nak sambung balik tu. Itu you all kena ambil pada the right place. The right place, baru kita boleh sambung balik. Kalau kita tak sambung balik tempat yang betul, dia punya makna boleh lari. Dia boleh tergantung makna dia, dan ataupun boleh jadi pemahaman orang yang dengar ni lah. Kalau orang yang faham bahasa Arab, dia boleh dengar, dia jadi lari pemahaman dia. Okay, so now kita fokus on bab wakaf dulu. Wakaf is okay, dia tak berapa susah sangat. Kita tak cukup nafas, just berhenti saja. Dan cara berhenti dia tu mengikut kaedah tajwid lah. Kalau you all kena berhenti ma'arif di sukun, kena baca ma'arif di sukun. Kalau kena berhenti tak ada mat, dia tak ada mat, dia macam itu. Kalau kena berhenti berapa harakat, kena apply dengan dia punya berapa harakat. Okay. Now kita ambil yang kat sini, saya yang buat kotak-kotak ni, ini semua dia punya point form saja. Pada ulama qura'. Ulama qura' ni siapa? All the specialist dalam bahagian pembacaan Al-Quran. Macam ulama-ulama qiraat kan, ulama Imam Nafi, ulama Ibn Kathir, Abu Amr, Abu Amru, ulama Imam Hashim yang kita belajar ni, these are all the people, they are known as ulama qura'. Pasal diorang bidang is specialist on the Quran. Diorang punya bidang fokus on pembacaan Quran dari segi qiraatnya, daripada bab pembacaan, makhraj dan tajwid ni semua diorang punya fokus bidang diorang. Yang kita belajar tajwid ni, itu semua ulama-ulama qura'. Tapi kalau bab hadis, nanti kita ada pula para muhadisin pula. Diorang pula bahagian hadis. Kalau bahagian fiqh kan, macam imam-imam mazhab semua, diorang dikenal sebagai fuqaha. So all these people, diorang ada diorang punya own gelaran-gelaran dia orang lah. So bila kita cakap nama dia fuqaha je, then automatic kita tahu these are all the people yang discuss and focus on bab fiqh. Ni ulama qura' is all the specialist, specialist dalam pembacaan Quran. Dia taruh itu bracket imam-imam pembaca Al-Quran. Okay, telah membagikan. So all these people yang imam-imam ni, dia orang bagikan bab wakaf ni kepada 4 bahagian. Pertama, dikenali sebagai wakaf iktirari. Itu dipanggil iktirari. Iktirari ni maknanya terpaksa. Makna terpaksa ni, dia tengah baca Quran, dia terpaksa berhenti. Ini terpaksa berhenti tau, disebabkan atas sesuatu perkara. Mungkin dia tengah baca, sekali hari hujan, dia kena stop dulu. Dia kena pergi angkat kain baju dia yang dia jemur ni semua, dia kasih clear gelang dulu kan. Itu satu, dia terpaksa berhenti pasal ada sebab-sebab tertentu. Yang kedua, dia panggil wakaf intizari. Intizari ni pula, dia dalam bahasa Melayu dia panggil menunggu. Menunggu ni bila kita berhenti, kita tunggu orang lain pattern pula nak sambung dengan bacaan kita. Macam kita tadarus ke apa kan, dia ada turn by turn. Nanti lepas dia ni baca, okey dia ni pattern, dia tunggu, dia ni pula nak semak ke nak baca. Itu dipanggil wakaf intizari. Nombor 3 dia panggil wakaf iktibari. Iktibari ni nak memberitahu. Maknanya daripada perkataan khabar. Khabar kan, khabar ni nak beritahu lah, punya surat khabar kita panggil kan. Daripada perkataan khabar tu, dia daripada perkataan yang sama ni, iktibari. Makna iktibari ni contohnya, kalau awak tengah baca, saya suruh awak stop,
pasal saya nak kabarkan sesuatu, maknanya saya nak bilang sesuatu. Saya nak bilang kat sini ada hukum ni, kat sini ada hukum ni, ni baca dia macam gini. Itu dia panggil wakaf iktibari ataupun wakaf memberitahu. Sebab saya nak beritahu awak. Okay. The fourth one yang kita nak fokus ni, dalam pembacaan Quran kita kena fokus yang the fourth one. The fourth one are known as wakaf ikhtiyari. Okay, ikhtiyari ni adalah wakaf pilihan. That means kita boleh pilih. Tapi nak pilih kita kena ikut dia punya kaedah. Dalam Quran ni dia ada kaedah-kaedah dari the discipline of knowledge. Jadi kalau kita tak ikut kaedah, kita ikut disiplin dia pun tak boleh juga. Walaupun kita ada pilihan. Tapi walau macam mana pun, kalau kita tengok daripada pengajaran Al-Quran ni, maknanya memang kita ada pilihan. Nak berhenti boleh, tak nak berhenti pun boleh. Cuma dia akan bertukar hukum. Hukum yang berhenti ni kalau jadi gini, hukum yang sambung pula jadi gitu. Dia boleh berbeza Dia tak semestinya semua ni sama hukum. Tak? Seperti Mike Watt, dia terjadi bila kita berhenti saja. Bila sambung tak jadi Mike Watt, dia akan jadi hukum tanduin bertemu dengan huruf siapa kat sebelah, depend. Can be izhar halki, can be idgham al-ghuna, can be idgham bila ghuna, can be iqlab, can be ikhfa hakiki, depend on siapa. Itu kalau dia sambung. Tapi kalau dia stop, dia become ma'iwat. Mak adik di sukun pun sama tak? Okay, ini dia panggil wakaf ikhtiyari. Kita ada pilihan. Maknanya setiap hukum dalam kehidupan kita ni pun sebenarnya ada pilihan. Dia bukan satu hukum haram. That mean haram to everybody. No. Depend on individu. Depend on the current situation. Dekat mana kita ada, keadaan suasana kita macam mana. Dia kena apply dia hukum. Tak semua hukum sama. Can be haram untuk orang A, then can be halal pula untuk orang yang B pula. Can be the next hukum pula untuk the next person pula, can be makruh. Can be sunat, can be mubah, dia call it jaiz, ataupun harus pun boleh. Sebab hukum ni berbeza-beza. Kita tak boleh apply satu hukum to everything. Sama juga dalam hukum baca Quran, tak boleh apply satu hukum untuk every pembacaan Quran. Depend on cara kita baca. Okay, now I'm going to touch about wakaf ikhtiyari. Baik, wakaf ikhtiyari ni apa benda pula? Wakaf ikhtiyari ni, kalau kita baca Quran, kita akan nampak benda-benda yang macam gini. Tanda-tanda kecil ni. Ni dia. Saya buat macam traffic light lah, supaya kita mudah faham itu je. Okey. Ni known as wakaf ikhtiyari. Dalam Quran, kalau kita baca, kita nampak benda-benda ni. Dia ada lam alif kecil, ada sod lam ya kecil, ada jim kecil, ada qaf lam ya kecil, ada mim kecil. Okey. Nampak tak? Boleh boleh nampak tuan Nampak tak? Boleh nampak tak dia ni? Yang traffic light ni? Nampak tak? Nampak. Nampak okey. Dia lam alif kecil ni, saya taruh warna hijau. Macam traffic light warna hijau. Unknown as wakaf qabih. Wakaf qabih ni, wakaf qabih maknanya tak baik lah. Qabih ni dia berkata tak baik. Kalau berhenti tak elok. Dia kata bukan kata tak baik lah, kata tak elok atau tak bagus lah kalau berhenti. Sebab dia taruh kat sini apa? Don't stop. Stopping is prohibited. Maknanya dilarang berhenti. Sebab tu kita kena ikut rules and regulation dalam baca Quran. Dia ada DP disiplin. Macam kita driving on the road pun nak kena ikut rules and regulation traffic light. Tak? Kita nampak green light, kita jangan berhenti. Nanti dia mengganggu orang belakang kita pula. Diorang nak jalan, kita pula pergi berhenti. Tak boleh. Kita kena abide dengan dia punya traffic regulation kan. Ini pun kita kena abide dengan dia punya pembacaan Al-Quran punya regulation. Dia ada kaedah-kaedah dia, dia punya metodologi dia tu kan. Lam alif ni. Walaupun awak tak ada nafas, kalau boleh sampai kat hadis lam alif, awak skipkan dia sikit.
skip sampai dia naik ayat ni. Skip pun tak apa. Skip dia pergi sini, berhenti kat sini. Jangan berhenti kat lam alif. Kalau dah skip dia sikit, dah berhenti sini, awak nak sambung balik, baru boleh ghostan balik lam alif, awak sambung depan. Dapat tak? Nanti saya tunjukkan dia punya cara juga, praktikal dia macam mana cara baca. Okey tak so far on this wakaf qabih nama dia? Boleh Yana? Syam? Akak okey kak? Okey, Ustaz. Okey Tauhid? Okey Okey, Ustaz. Baik. The next one, yang opposite of lam alif kecil ni, dia mim kecil. Okey. Mim kecil nama dia wakaf tam. Wakaf tam. Tam means tetap. Bolehlah kita cakap tetap pun boleh. Wakaf tam. Wakaf tam ni dia punya mim, kan? Awak kena bezakan dengan mim iklab. Kalau mim iklab, dia ada macam dia petil kat bawah. Yang ni dia tak ada dia petil. Dia pendek saja, dia tak melirik ke bawah. This is wakaf tam. Wakaf tam ni pula makna dia apa? I put under red light. Maknanya must stop. Continuing is prohibited. The opposite of wakaf qabih ni. Bila awak nampak mim kecil ni je, awak stop. Jangan sambung. Walaupun awak ada nafas pun awak stop. Pasal that was traffic light color merah. Tak? Kalau kita driving, kita nampak traffic light merah, kita mesti nak stop. Jangan terus jalan. Nanti boleh jadi accident. Something like that. Okay Wakaf tam, wakaf qabih. Dia tu opposite wakaf. Yang in the middle punya wakaf, dia amber light pula. Saya taruh amber light, nama dia wakaf jaiz. Jaiz means harus. Jaiz maknanya harus. Harus means kita boleh pilih stop or to continue. Both are allowed. Awak nak berhenti boleh, awak nak sambung pun boleh kalau wakaf jaiz ni. Sebab jaiz maknanya harus. Harus means you got the choice. You boleh pilih. Macam kita driving, kalau nampak amber light dekat junction, kita boleh pilih. Kita nak go ahead pun still okay juga. Kita nak stop pun still okay. To play safe, nak stop boleh. Nak sambung pun, nak terus proceed driving pun boleh. Tak ada masalah. So that one is wakaf jaiz. So kalau kita baca, kita nak stop boleh, nak sambung pun boleh. No big deal. Sama je. Dia tak ada siapa yang lebih bagus, tak ada. Siapa yang lebih baik, siapa lebih utama pun tak ada. Ada call it wakaf jaiz. So bila awak dah stop kat wakaf jaiz, awak sambung sebelah saja. Sama macam wakaf tam, nak sambung sebelah saja. Okey tak on this part? Boleh tak? Okey, Ustaz. Yana? Syam, okey Syam? Boleh tak? Nanti pembacaan dia praktikal, I will show you. Tauhid okey? Okey. Dia ada lagi dua lagi wakaf. Satu dia panggil wakaf hasan, satu dia panggil wakaf kafi. Hasan ni baik. Ni pula lagi satu dia panggil wakaf kafi. Okey. Hasan ni sama kafi, dia opposite pula. Tadi lam alif sama mim opposite. Jaiz tak ada opposite, you can choose as you wish to go, to stop or to continue. Yang kafi ni, wakaf kafi sama wakaf hasan, dia opposite between these two. Okey. Kalau wakaf kafi ni, kan, awak baca, kan, nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Tak ada masalah. Macam jaiz ni lah, nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Tapi wakaf kafi ni lebih aula. Aula means lebih utama, berhenti. Atau I can say lebih afdal. Kalau lebih afdal maknanya lebih baik. Lebih baik berhenti. Tapi ulama qura' tak kata sebagai afdal, dia kata lebih aula. Aula means lebih utama, berhenti.
Tapi saya ada nafas tak, saya nak sambung tak? Boleh. Bukan tak boleh, boleh. Kan? Dia bilang, better to stop, tapi continuing is allowed. Nak sambung, dia benarkan. Dia bukan tak boleh Kalau yang wakaf tam ni, must stop. Continuing is prohibited. Itu dia very different. Maknanya dilarang sambung. Yang ini tak dilarang. Cuma lebih baik berhenti. Tapi kalau nak sambung boleh, boleh. Biarkan dia sambung. Tapi kalau dia faham bab ilmu tajwid ni, dia tahu tempat itu lebih baik berhenti, dia akan berhenti. Dia opposite of wakaf hasan. Wakaf hasan ni pun sama. Nak berhenti boleh tak? Boleh. Tapi lebih baik sambung. Yang ni berhenti boleh, lebih sambung boleh, lebih baik berhenti. Yang ini pula opposite. Dapat tak dia different between these two? Hasan means apa? Better to continue. Tapi dia stopping is allowed. Dia allowed to stop. That means kalau saya nak berhenti boleh start? Boleh. Tapi saya nak sambung, itu lebih baik. Pasal dia lebih aula, lebih utama. Okey tak on this 5 tanda wakaf? Okey, Ustaz. Boleh Okey. Yang lagi dua ni pula dia ada tanda sin kecil sama yang 3 dotted ni. 3 dot. Okey, sin kecil maknanya sakta. Okey. This sin normally dia dekat atas baris. Kalau ada huruf, tak kira lah apa huruf, ba di atas ba ke, sin di atas sin ke, ta di atas ta ke kan, dia punya baris di atas baris dia tu, baris fathah atau baris domah. Dia tak boleh bawah, dia mesti dekat atas. Sebab dia ada satu sin kecil ni, dia dekat bawah pada baris. Dan dia pula mesti nak ada di atas urut sod. Yang ini sakta, dia tak semestinya urut sod. Dia can go any ada huruf, tapi bukan urut sod. Okay. Sakta ni pula, cara baca dia, bila awak nampak huruf sin ni, awak pause sekejap, berhenti sekejap. Berhenti tu berapa lama? It takes about dalam 2 harakat dia panjang maybe, about 2 second dia berhenti. Just a pause je. Dia bukan berhenti boleh ambil nafas. Tak. Dia pause saja. Lepas tu without taking breath, sambung balik. Maknanya without taking new breath. With the same breath yang awak stop tadi, within 2 second ataupun within 2 harakat dia panjang, then with the same breath awak sambung balik. Itu dia panggil sakta. Nanti bila dia praktikal baca, baru kita nampak macam mana cara orang baca sakta. Kan? Dia ada beberapa tempat juga dalam Al-Quran ni. Macam garib pula. Garib means very rare. Tak banyak tempat. Dia paling-paling 4-5 tempat sakta. Tapi kalau untuk ada kiraat, it's not rare. Especially kiraat Imam Hamzah. Dia banyak tempat dia baca sakta. Nanti I will show you dia punya example juga. Okay, the last one will become wakaf ta'nuk. Ta'nuk yang 3 dot ni. Normally bila 3 dot ni dia tulis, nanti waktu kat depan sikit mesti ada lagi 3 dot. Okay, yang 3 dot ni pula wakaf ta'nuk ni maknanya apa? You have to stop at one point, not both. Kalau awak nak stop the first 3 dot, the second 3 dot jangan berhenti. Awak sambung dengan bacaan ni. Tapi kalau nak sambung yang first 3 dot, the second 3 dot, awak mesti nak berhenti. Ini surah Baqarah dia ayat kedua. Yang alif lam mim zalikal kitabul la raib. Itu awak berhenti yang first one. Fihi hudal lil muttaqin. The second one don't stop. Nanti Pak, ini saya tunjuk juga dia punya sampel-sampel. Boleh tak? So far boleh faham tak dia punya in theory dulu. Nanti praktikal kita baca dan kita can see all this thing. Banyak dalam Quran ada banyak benda ni. Okey tak? Yana okey Yana? Okey, Ustaz. Syam?
Akak okey kak? Okey Ustaz. Okey. Tauhid okey tuan Ya. Okey. Then kita move to the next one. Okey. Ini dia punya tanda. Contoh dia macam ni dalam Quran. Kan? You see this meme kecil. Boleh nampak tak? This one is on which page The next page 86. Yang page 86 where ini contoh bacaan dia ni. Ada meme kecil. Di dalam Quran banyak benda ni. Syam boleh baca ni Syam ayat ni sampai hujung ni. The whole stretch ni. The whole stretch ni kan awak try baca. Try tak? Baca ta'awuz, basmalah, terus masuk baca innama yastajibul ladzin sampai hujung. Macam ni cara awak baca. Because I want to hear how you stop at this meme kecil. Wakaf tam. Boleh Syam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul. Tak pendek. Yastajibu tak nak. Yastajibul. Yastajibul ladzina yasma'un. Okey, cantik. Sambung. Wal mautai yab'atsuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Okey, hi dia pendek Ilaihi yurja'un. Okey. This is wakaf tam. No matter kita ada nafas pun kita tak boleh baca yasma'una wal mauta. Jangan sambung kat sini. No matter kita ada nafas sekalipun kita kena apply dia punya wakaf tam ni ke tempat. Punya disiplin dia, kaedah dia wakaf tam ni mesti nak berhenti. So macam Isyam baca tu dah betul lah tu kan. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Jangan baca yasma'una wal mauta, tak nak. Masa ada wakaf tam. Dan sambung sebelah saja. Macam Isyam baca tadi kan. Dia sambung sebelah. Wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Itu contoh dia. Boleh? Syam dapat Syam? Dapat. Okey, yang lain okey? Okey Ustaz. Okey. Next, wakaf kafi. Kafi ni awak nak berhenti boleh, nak sambung boleh, tapi dia lebih aula ataupun lebih baik ataupun lebih utama. Aula ni utama. Kalau lebih afdal maknanya lebih baik. Tapi bolehlah nak cakap lebih afdal ke lebih aula, tak ada masalah. Jadi awak faham je. Lebih utama dia berhenti. So you got to stop here. Then sambung sebelah saja. Okey, yang nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Ayati pun salah. Ya pun panjang juga. Lakum ayati. Dua-dua panjang. Ni panjang sebab dia mak badal. Ya ni panjang sebab dia mak asli. One more time. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Kalau awak sambung jadi ayatihi. Betul tak? Ana? Kalau sambung ayatihi wallahu alimun hakim. Hi dua harakat anon asmat apa tu kalau sambung? Kalau sambung Hi dua harakat. Mak silah. Mak silah qasira. Kan?
Okey, tapi pasal nak sambung boleh, nak berhenti boleh, lebih aula, lebih utama awak berhenti. So kalau berhenti tak jadi mad silah. Mad silah maknanya dia terjadi bila dia sambung saja. Silah ni dia perkataan sambung sebenarnya. Baru dia cakap wasal kan. Wasal, silah, dia sambung. Wasal, silah, wasilah ni semua daripada perkataan yang sama. Maknanya sambung, menyambung, penyambung. Okey. Jadi orang baca ayati. Kalau sambung sini, sambung. Ayati wallahu alimun hakim. Okey, tu kalau awak sambung tak? Tapi awak dah berhenti yati, awak nak sambung kat mana? Sambung sebelah dia saja. Dekat mana ada tanda wakaf tu, wakaf kafi tu kan, awak sambung sebelah dia. Jadi yati dah habis, sambung wallahu alimun hakim. Dah itu je. Itu contoh dia. Okey, wakaf hasan. Akak try akak baca di stretch ni, the whole stretch. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Okey, good. Nak berhenti pun boleh, tapi lebih baik sambung, lebih utama kan. Contohnya kalau dia nak baca tadi, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard pun boleh. Tapi lebih utama sambung macam dia baca tadi ya. Akak baca tadi sampai wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Itu yang paling baiklah, maknanya dia tak berhenti kat sini. Tapi kalau ini pendek tau sampai hakim. Kalau dia too long, terlalu panjang, macam mana nak berhenti? Ambil lepas dia, as long as you skip this thing. Yang penting awak skip daripada wakaf hasan ni. Okey, contoh gini, kalau dia too long kalau dia too long, awak baca Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aziz. Aziz ni boleh berhenti actually. Tapi nak sambung, gostan balik. Wa huwal azizul hakim. Itu contoh dia. Kalau dia betul-betul panjang, awak skip sikit saja. Not necessary bila skip mesti nak sampai habis kan, dia tak payah. It's not necessary. As long as you skip on that particular area tu, dekat area of wakaf hasan. Okey semua? Okey. Yang ni wakaf qabi. Qabi ni tak baik ataupun tak elok dia panggil tak? Okey, jangan berhenti kat sini Tauhid. Dah baca tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Okey, sama juga dia punya konsep. As long as you skip. So kalau dia too long, dia ada dua cara. Ini pendek okeylah. Kalau dia too long, awak baca ni wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum ni berhenti kat maghfirah pun boleh. Wa amilus solihati lahum maghfirah. Dah. Berhenti situ dulu. Sambung, ide nak sambung sebelah boleh atau nak ghostan sikit pun boleh. Biasanya kalau nak sambung ghostan, awak ambil ghostan tempat lam alif ni juga. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Nampak tak beza dia? Tahu lagi? Okey. Another technique is, kalau dia ada lam alif, awak tak boleh berhenti kan? How you going to baca sampai hujung kalau nafas tak ada? Nafas kalau tak ada, you dah plan dulu. Kita dah nampak ada apa lam alif lah.
Kan wakaf hobi ni dah tak baik. Kalau kita berhenti kan, tak elok berhenti bacaan padanya. Tak, dia taruh situ tak elok. Tak elok kan tak baik lah Tak elok, tak bagus lah kalau kita berhenti kat situ. Okay, so what we got to do is, you berhenti kat sini dulu, you prepare your breath. Jadi kat sini kita cukup nafas. Contoh macam gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu. Kan? Lepas tu gosan sikit. Alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfirah. Something like that. You must prepare somewhere yang you can stop before there. Before this lam alif. Before you start that lam alif. So you prepare dulu for you to take your own breath. Relax, ambil breath. So kat sini you tak sangkut lagi. Nafas cukup. Kalau dia terlalu panjang. Ni mungkin satu nafas boleh lah. Pendek kan. Kalau kena ayat panjang. Dia ada yang panjang juga. Bila terlalu panjang, then you got to plan. How you got to plan? You got to stop somewhere before that lam alif. So when you stop before, that means you already prepare the new breath to sambung. Okay tak? Boleh prepare new breath. Tapi kalau yang sakta tadi, you just pause saja, macam stop sekejap without taking new breath. Itu lain, itu sakta. With the same breath yang awak stop, at the same breath tu juga awak akan sambung balik kalau sakta. Boleh? Syam? Dapat Syam? Boleh tak? Yana? Okey. Akak okey tak Okey, Ustaz. Okay, then kita go on the other page, page 87. Page 87 ni dia panggil wakaf jaiz. Okay, this one you can choose. You nak berhenti boleh, you nak sambung pun boleh. Doesn't matter, make no difference. Dia tak ada siapa yang lebih aula. Maknanya siapa yang lebih utama. Siapa yang lebih utama, dia tak ada kena-mengena. Dia sama je di situ. Betul? Okay, akak try baca kat how you baca this one. I want to baca yang, tengok macam mana you baca dulu. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Okay, ya syak. Syak ni boleh berhenti 6 harakat ni. Ini mat wajib muttasil. Kan? How you know muttasil satu kalimah, not 2 kalimah, Yana? Pasal Hamzah dulu. Hamzah Baizul, betul tak? Kan? So you can baca Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Panjang kan? Syak. 6 harakat. Okey. Yana tadi akak dah baca berhenti kan? Lepas tu dia sambung wallahu wasi'un alim. Now Yana pattern pula baca tapi tak nak berhenti. How you baca Zuan? Baca nak? Fad nak jaga dia bukan huruf dal, jangan fad. Dek tak nak. Matikan terus. Huruf bot dia bukan huruf sifat qalqalah kan. Kalau huruf dal ada qalqalah lah. Fadlullah. Ini tak ada dek. Dia matikan. Fadlullahi yu'tihi man yasha' kan. Maknanya dia punya fault ni. One more time. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Okey cuma fad dia tu bagi tidak tebalkan sikit. Fault. Jangan fad. Fadlullah jadi huruf dal. Zalika fad sama zalika fault berbeza. Macam walad, dia kan walad. Dia walau.
walau, kan? Huruf dot walau sama walad lain. Kalau kita dengar yang tak jaga makhraj, dia akan baca walad dolin. Dia tak boleh walad, dia walau baru dot, sebab dia huruf dot. Dot ni makhraj dia susah sikit lah kalau nak sebut, kan? Kita kena praktis yang lidah kita ni mesti nak ada dekat sebelah kiri ataupun kanan gerham kita. Nanti bila kita tolak dia walau, biasanya pipi kita akan gelembung sikit, sebab ada lidah kita kat dalam tengah tolak penghujung pipi ni. Walau, terus sekejap je, walau tu tangan tak depan balik. Walau dolin, jangan walad. Walad je dari bunyi dal. Ini in term of makhraj dia lah nak jaga. Okey, yang ini pun sama, wakaf ta'nuk. That means you got to stop either one, kan? You got to stop either one. Okey, wakaf ta'nuk ni macam ni, dia ada dua titik ni. Ni yang saya bilang tadi surah Al-Baqarah ni, yang ayat kedua ni, kan? Okey, Syam, awak try baca wakaf ta'nuk. I want you to stop either one. Yang ni stop boleh ambil nafas dia. Dia yang tak boleh ambil nafas cuma sabta je nanti. Page 87 ni. Boleh Zam? Zalikal kita. Zalikal kitabu la raiba fi boleh panjang, ma'arif disukun. Ujung lidah za gitu. Zalikal kitabu la raiba fi. Boleh 2, 4, 6 harakat boleh. Lagi sekali tak? Boleh Sam? Lagi sekali. Zalikal kitabu la raiba fi. Sambung. Hudan lil muttaqin. Lil dan lil ya. Okey. Yang ini tadi cara Isyam baca, dia tak stop yang the first one, dia proceed je tak? Tapi dia stop the second one. Jadi macam itulah tadi dia baca tak? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nampak tak? Okey, tauhid tadi Isyam dah baca, sambung kat depan, berhenti kat second one. Now I want you to baca, berhenti the first one, the second one sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Dengar tak? Itu cara baca kalau nak berhenti yang kat first one. Dzalikal kitabu la raib. Ada kokola. Kokola apa tu dia panggil? Huruf ba. Akak, kokola apa Izwan? Izwan anu nak kokola apa ni? Ba ni. Kubro. How you know kubro? Dia berhenti. Doesn't mean berhenti je kubro. Akbar pun berhenti. Mutawasita pun boleh berhenti. Baris atas Ustaz. Yes, berbaris. Doesn't matter. As long as berbaris. Can be baris atas, fathah, baris bawah, kasrah boleh, depan doma pun boleh. Atau baris 2 atas, 2 baris, 2 depan, 2 bawah pun boleh. Fathah tain, kasrah tain, doma tain pun boleh. As long as dia berbaris. Dia tak boleh tanda mati. Once dia ada tanda mati, kena depend. Kalau tanda mati tu di pertengahan kalimah, dia jadi sugra. Di penghujung kalimah, dia jadi mutawasita. Kalau berhenti ada sabdu, itu dia panggil akbar. Okay, that mean yang ini ada sifat qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Sebab ba ni berbaris. La raib. Ba dia tu.
Itu yang dia panggil qalqalah. Qalqalah maknanya dia melantun, dia bounce balik, keluar balik suara kita tu. Okey, lepas tu baru sambung fihi hudal. Fihi hudal lil muttaqin. Bila dia baca fihi hudal, kat sini ada satu hukum tauhid. Dah belajar belum ni kita ni? Apa nama hukum hihu? Izhar utama lain. Yes, izhar mutama selain apa? Dia ada lagi. Lepas utama selain ada lagi 3 nama tu. Sama ada syarir, kabir ataupun mutlak. Yang ini apa? Kabir, Ustaz, kabir. Kabir. Kenapa kabir? Dan dua-dua ada tanda. Ada baris. Yang ni baris bawah, ni baris depan. Fihi hudal. Dia tak boleh jadi idgham sebab the next huruf ha ni tak ada sabdu. Jadi dia izhar. Mutamas lain means apa? Mutamas lain? How you explain mutamas lain? Mutamas lain 2 huruf sama makhraj sama sifat. Yes, bila 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat bertemu. Ini kan ha. Ha domir ni huruf ha. Ini pun ha simple pun ha juga. So 2 huruf yang sama makhraj ha dengan ha, kan? Yang sama makhraj sama sifat. Itu dia panggil mutamas lain. So dia tak masukkan, dia jelaskan bacaan dia hihu. Ihu kan? Maknanya dia jelaskan, itu dia panggil izhar. Izhar mutamas lain kabir. Kabir sebab 2 ha ni berbaris. Kalau ha pertama tanda mati, ha kedua tanda berbaris, itu dia panggil saghir. Saghir ni kecil, kabir ni besar maknanya. Kalau yang pertama ni berbaris, yang kedua tanda mati ataupun tanda sukun, kan, itu dia panggil mutlak. Dapat tak definisi dia? Keadaan nak jadikan dia saghir, kabir, mutlak. Depend on dia baris and sukun. Boleh? Boleh semua? Okey. Ini contoh lagi ni. Surah Al-Ma'idah. Okey. I want you to baca satu orang, siapa nak baca? Akak ke, Yana ke, Tauhid ke, Isyam. I want you to apply this wakaf taknu and this wakaf jaiz. How you baca this ayat? Okay, Ustaz. Okey, boleh try. Au sekejap. Dia a'udzubillah. At least 2 harakat. Itu ain ada waw, maknanya ada mat asli. A'udzubillah. Right, one more time. Okey, ni rajim tu try tarik huruf ra punya sifat takrir. Nir rajim, nir ada rajim, yang tu itu maknanya sifat takrir. Dia ada pada huruf ra, satu huruf je ada sifat takrir. One more time try. Tak apa, ni kita polishkan balik pasal nak tanjul ni kan. One more time. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, good Nir. Innaha muharramatun alaikum arba'ina sanah. Nah, pendek kan? Nasana. Arba'ina sanah, jangan nasana. Tak nak panjangkan dia, pendekkan dia. One more time. Arba'ina sanah, jangan sana. Okay. That means you proceed the first one, the second one you stop. Okay, sambung. Yatihuna fil ardi fala ta'sa ala qaumil fasiqin. Alal qaumil fasiqin. Okay, that means yang wakaf jaiz you choose to sambung. Betul? Okay, now I want Yana pula baca opposite way pula. Pasal yang tadi dia wakaf dekat second wakaf taknuk, the first one dia tak wakaf, dia proceed.
Now yang Ana baca, yang the first one pula you wakaf, the second one pula you proceed. Then the jim ni wakaf jaiz you stop. Pasal tadi dia tak stop. Boleh? Okey, sambung dia baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua rakaat juga. A'udzu billah. La pun dua rakaat. Jangan a'udzu billahi. Tak boleh. Nama Allah ni mesti nak baca at least dua rakaat. Itu dia panggil lam jalalah. Dia kena baca kaedah ada dua rakaat. Because of asli. A'udzu billahi minasy, jangan a'udzu billahi minat. La tu tak boleh pendek. La mesti nak panjang. Lepas tu kita baca bismillahirrahman pun tak boleh. Dia bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, nama Allah. Nama Allah kena baca panjang. At least dua rakaat. One more time. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin. Nampak tak? Dia very different kan? Maknanya awak baca betul. Tadi kakak baca pun betul. Cuma both pilih kaedah yang berbeza. Tapi dua-dua tak salah baca. Tak? Tadi kakak baca yang first wakaf ta'anud dia tak stop. Dia stop the second one. So you go the opposite pula. You go the wakaf ta'anud ni, first one you stop, second one tak stop. Dia tak boleh dua-dua stop kan Ustaz? Tak boleh. Dia must be either one. You tak boleh baca qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah pun tak boleh. Dua-dua stop tak boleh. Dua-dua sambung pun tak boleh. Alaihim arba'ina sanatain pun tak boleh. Terus sambung tak boleh. You got to stop either one. Tak boleh dua-dua stop, tak boleh dua-dua sambung. Okey tak? Either one means nak stop kat depan boleh, nak stop kat belakang pun boleh, doesn't matter. Cuma beza dia tu lah, kalau stop kat depan, kat belakang jangan stop. Kena sambung. Kalau nak sambung kat depan, yang belakang kena stop. Itu nama dia wakaf ta'anud. Ta'anud ni maknanya kena stop either one. Salah satu antara dia. Okey. Ni semua dia tanda-tanda wakaf ni pak. Ni semua tadi kita dah belajar baca dah. Ni semua kita dah praktikal baca. Tak? Okey tak buat wakaf ta'anud ni? And all the wakaf-wakaf hari ni kita baca. Boleh faham tak buat wakaf-wakaf ni yang traffic light tadi ni? Boleh Ustaz. Boleh So at least you all know lah basically what is going on. Yang tentang wakaf-wakaf ni semua. Nama dia wakaf ikhtiyari. Tak? Ikhtiyari. Maknanya ikhtiyari ni pilihan. That means you can choose. You ada pilihan. You ada pilihan kat mana? You ada pilihan dekat wakaf hasan, wakaf jaiz, wakaf kafi. You ada pilihan dekat wakaf ta'anud. Pilihan. Nak choose mana satu. Tapi kalau yang wakaf kafi ni, wakaf kafi tak ada pilihan. Mesti nak sambung. Wakaf tam mesti nak berhenti. Tak ada pilihan. Sakta pun tak ada pilihan. Mesti nak berhenti. Cuma bezanya sakta ni berhenti without taking a new breath. Baru awak sambung balik. With the same breath yang awak berhenti, that same breath juga awak sambung. Dia tak macam wakaf lain. Wakaf lain awak boleh berhenti, tukar nafas baru, sambung lagi. Berhenti, ambil nafas, sambung lagi. Sakta you berhenti betul, macam pause gitu, tapi without taking new breath. Okay? Boleh tak on this one? Okay, good. And now kita go on the ibtidak pula. Ibtidak ni maknanya tempat sambung. The next page, ibtidak. Ibtidak yang penting. Dia kalau tentang tadi tu,
wakaf tak berapa, bukan tak penting lah, penting kalau cuma kita nak tahu cara kaedah dia kan, bila nafas tak ada dan bagaimana. Okey. Ibtidak ni maknanya penyambung. Ibtidak ni ada dua jenis ibtidak. Satu dia panggil ibtidak jaiz. Jaiz ni harus. Satu dia panggil ibtidak qabi. Okey, saya tak nak touch on jaiz. Sebab jaiz ni ada pilihan. Maknanya dia harus nak mulakan bacaan dari rangkaian kata tu boleh, nak mulakan daripada rangkaian kata yang lain pun boleh, tak ada masalah. So jaiz should be no problem. Yang ni kan jaiz ni, kalau nak mulakan kat sini pun boleh, atau nak ghostan dia balik pun boleh, tak ada masalah. Okay. Yang kita nak kena fokus now is on ibtidak qabi. Qabi ni maknanya tak baik ataupun tak elok. Kenapa dia jadi tak baik atau tak elok? Sebab dia boleh merosakkan atau menimbulkan keraguan terhadap maksud ayat yang kita baca tu. Kita sambung pada tempat tu yang kita sambung tu dia jadi rosak. Dia menimbulkan keraguan tempat ayat yang kita baca. Kerana makna dan lafaz masih terikat. Dia terikat dengan rangkai kata sebelumnya. Dia berkait dengan ayat sebelum dia. Tapi awak start pula tengah-tengah dia pula, without taking dia ayat sebelum dah, tak boleh. Dia ataupun membawa makna yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak membawa message yang Allah nak macam gitu. Dia punya message awak baca lain pula message dia. Ini dia panggil tempat ibtidak. Tempat sambung dia very important. Wakaf not so important. Cuma wakaf kita nak kenal tempat-tempat bila nak berhenti dia tu. Dia ada cara berhenti macam-macam kan. Ada yang berhenti macam tak kena pada tempat, terus awak sadaqallahul azim pun tak boleh juga wakaf. Macam ayat Al-Ma'un, surah Al-Ma'un, ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Apa makna dia? Maka celakalah orang yang solat terus awak sadaqallahul azim. Tak boleh. Itu maknanya wakaf tu tak baik. Sebab mana ada orang solat celaka? Itu awak nak kena sambung kasih habis ayat dia. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang solat yang mereka tu lalai. Lalai dan leka dalam solatnya. Ini dia yang celaka ni, orang yang lalai ni, bukan orang yang solat lalai. Yang celaka ni adalah orang. Itu dia punya bab dari sudut segi bahasa dia. You must take the complete set to stop. Yang ini juga you must take the complete set to sambung. Okey, ini contoh dia. Isyam ni surah Al-Maidah ayat 72. Isyam try baca ni jap. Kalau you start from here. Ini contoh tak apa, kita lagi belajar kan, kita ambil contoh je. Okey. In term of bacaan kita dengar, wah bagus saya baca contoh itulah Tapi in term of makna tak kena. Sebab Isam sambung tu tak kena pada tempat. Dia punya wakaf dia jadi apa, dia punya ibtidak dia punya sambung jadi ibtidak qabi. Qabi maknanya tak elok. Permulaan baca dia dah tak betul. Sebab berubah makna dia. Makna dia dah lari. Ini dia bilang apa tahu maknanya? Inna Allah ni maknanya sesungguhnya Allah. Allah ni kenapa? Allah ini ada huwal masihu benu Maryam. Siapa Al-Masih? Al-Masih siapa tauhid? Nabi Isa alaihissalam. Ibnu tu maknanya hubnu tu bin. Dia lelaki kan, dia bin, dia tak boleh binti lah. Bin Maryam. Maknanya dia kata apa? Sesungguhnya Allah adalah Nabi Isa anaknya Maryam. Ini kalau daripada segi bahasa dia. Dia tak kena lah daripada segi bahasa. Kalau awak sambung kat situ, itu adalah satu sambung bacaan ibtidak yang apa, tak baik, tak elok, tak sesuai. Mana boleh Allah ini sebagai Nabi Isa anak Maryam? Sedangkan dalam surah Al-Ikhlas jelas mengatakan Allah tidak beranak dan Allah tidak diberanakkan. Itu baru Allah.
Jadi kalau kita cakap innallahu wal masih ibnu Maryam, kita dah cakap makna dia sesungguhnya Allah ialah Al-Masih ibni Maryam, anak Maryam. Makna dia dah salah. Sebab ini adalah pahaman, kalau bahagian apa agama ni dia panggil pahaman orang-orang Kristian. Orang Kristian dia ada apa Trinity punya konsep kan. Dia bilang Allah Tuhan ada 3, satu bapa Tuhan, satu anak Tuhan, satu Nabi Isa tu pun Tuhan, dia bilang. Yang ini lah dia bilang Tuhan yang anak Maryam. Jadi maknanya cara baca tu salah pada tempat sambung. Sebab surah Maidah ayat 72 ni awak kena baca daripada sebelum dia. Sebelum dia mengatakan dekat sini, okey, Tauhid baca yang ayat Maidah 17 pula. Sama dia 17, 72 semua sama ayat dia. Bermula daripada laqad. Baca Tauhid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Itu baru kena tempat dia pergi sambung. Dia punya tidak ada kena okey. Yang tadi Isyam baca tu dia bermula dari sini. Innallahu wal masih ibnu Maryam. Betul tak Isyam baca tadi? Kan? Ini contohlah contoh saya yang suruh dia baca tadi, pasal saya nak kasih contoh je. Sebab makna dia tu dah tergantung. Makna jadi sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Maknanya sesungguhnya Allah itu adalah Nabi Isa anak Maryam. Contoh macam tu. Sedangkan dia tak baca ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia kata apa? Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Dia tak baca laqad. Laqad ni bukan sesungguh tau. Dia demi sesungguhnya. Di Islam, kalau kita belajar bahasa Arab ni, dia known as lam taukid. Taukid ni maknanya penekanan, emphasize. Demi sesungguhnya telah kafirlah. Kafara ni perkataan mana kafir? Telah kafirlah kan mereka yang berkata qalu. Maknanya siapa yang kata sesungguhnya Allah ini ada Al-Masih anak Maryam, dia telah kafir. Ini Al-Quran dia cakap macam ni tak? Maknanya dia punya whole sentence tu kan, awak tak baca yang depan ni. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, awak tak baca. Awak terus baca Innallahu wal masih, tu awak baca sesungguhnya Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Tak kenalah. Sebab ayat sebelum dia awak skip, tak baca. Sebab itu tempat nak sambung ni very important, supaya ayat yang awak baca tak tergantung. Dapat tak? The purpose of belajar ibtidak ni. Yana dapat Yana? Dapat Syam, you can see tak Sam? The purpose of belajar ibtidak ni. Pasal dia will carry different meaning. Agak? Dapat the purpose of kita mesti nak kena faham bab wakaf, bab ibtidak ni. Sebab kalau kita wakaf dan tidak tempat yang salah, dia akan jadi meaning yang salah, makna pun berbeza. Kita ingat betul lah sesungguhnya Allah ni. Kalau kita tak belajar bab ni, dia orang boleh macam orang-orang Kristian punya punya pahaman ni, dia boleh cakap apa. Dia bilang ini dalam Quran ada cakap apa. Dia bilang tengok ini sini Quran ni cakap Innallahu wal masih ibnu Maryam. Tapi kalau orang yang ada knowledge, ada ilmu tentang belajar wakaf tidak ni, dia tahu ayat ni ayat tengah-tengah je dia ambil. Dia tak ambil the whole sentence. Sedangkan the whole sentence ayat sebelumnya mengatakan laqad kafara allazi.
Maknanya demi sesungguhnya telah kafirlah mereka yang berkata qalu, berkata. Maknanya siapa yang kata Allah Al-Masih ibnu Maryam, Allah ni anaknya Maryam, yang Nabi Isa, dia telah kafir. Dia tak boleh kata Allah tu anak Maryam. Sebab Allah dalam surah Al-Ikhlas kata apa? Allah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak? Allah ni dia punya sifat dia tidak beranak dan dia tidak diberanakkan. Okey, ini surah Al-Maidah tadi. Ini ayat 72 tadi. Pun sama juga. Kan? Yang Isyam baca tadi, Innallahu al-Masihu ibnu Maryam. Sedangkan dia tak baca yang kat depan ni. Laqad kafara allazina qalu. Sama juga, demi sesungguhnya telah kafirlah mereka yang berkata. Tak? Dapat tak? Dia beri different ni. Akak try baca ayat ni kak, ayat 72 sampai habis. Dekat dengan tukar diaper. Okey. Ya, Yana. Baca ayat 72 surah Al-Maidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين Keluarkan qaqalah dia nak. Laqad. Qaqalah sugra tu nak. Dengan sikit pun tak apa. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ibnu Maryam. Saya dengar macam hubnul. Dia tak nak nul. Hubnu saja. Okey, tak apa. Sambung. Waqala. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Okey. Yang tadi nak tanya ni. If you stop from here. Contoh Ya Bani Israel. Then you have to stop from Hamzah Wasal. How you read that, Yana? How you start from Hamzah Wasal? Israel the one to... Ya, dari Hamzah Wasal kan? Ustaz. Yes. Pasal dia tak ada lam. So tak payah atas. So bila dia tak ada lam, dia tak boleh atas. Dia boleh jadi bawah, boleh jadi atas, boleh jadi depan. Ini baru kita kira. Kalau tak ada lam, baru kira huruf nombor 3. Ba ni baris depan, doma ni pun kena doma juga. Ubudullah, dia tak boleh ibudullah. Kena u. Budullah pun tak boleh sebab tak ada lam. Bukan a. I tak boleh sebab dia baris depan. Dia kalau baris atas atau baris bawah baru jadi ibadullah ataupun bidullah. Dia boleh jadi macam itu. Tapi pasal dia doma kena ubudullah. Okey Syam, kalau saya nak start daripada sini. Ini saya berhenti. Waqala, contoh. Ataupun waqal. Waqal. Okey, saya nak start daripada Hamzah Wasal. How I baca ni Syam? Daripada alif lam ni. How you decide that one? If you start from there. Ada Okay, al. Okay. That al
punya hukum. Apa nama hukum dia? Disuruh slot Al-Masih. Apa dia punya nama hukum Al-Masih ni? Ya, Ustaz. Boleh batuk dia dari semalam. Tak sure Ustaz. Akak? Alif Lam Qamariyah. Yes. Ataupun unknown as Izhar Qamariyah. Sebab huruf mim ni adalah huruf-huruf Qamariyah. Yang kita dengar sebutan lam dia tu, maknanya kita nampak. Saya buat dia punya analogi dia kan. Dia punya contoh, lam ni macam star kan. Bila dengar lam, maknanya nampak bintang. Kalau nampak bintang, that means sebelah dia semua adalah huruf-huruf bulan. So this mim is bulan. Sebab kalau ada bintang, mesti ada bulan. Dia tak boleh ada bintang, ada matahari kat sebelah, tak boleh. Kalau ada matahari, bintang akan hilang. So dia izhar qamariyah. Izhar nyatakan dia punya bintang. Kalau idgham, dia dah termasuk dah, tak nampak. Okey, yang ini kira huruf nun ni, ini baru dia panggil qamariyah. Apa? Ya, samsiah, matahari. Wa ma'wah. Kalau saya start from hamzah wasal ni, saya tak boleh baca al-nar, tak boleh al-nar. Dah tak dengar dia punya huruf lam. Dia terus skip, dia idgham, dia masukkan kat nun. So baca an-nar, terus masuk an, lam tak dengar. Bila lam tak dengar, dia dah masuk kat nun, that mean that was idgham. Idgham apa? Idgham samsiah, sebab awak tak dengar bunyi lam. Bila tak dengar bunyi lam, macam awak tak nampak tak nampak bintang. Kan kita buat contoh kemarin kan, lam ni sebagai bintang. Jadi kalau awak tak nampak bintang, maknanya sebelah dia mesti matahari. Syamsiah means matahari. Ingat tak ni pasal alif lam kita belajar? Yana boleh ingat this? Yana? Idgham samsiah. Yang ini izhar qamariyah. Boleh tak Yana, kita dah belajar ni kemarin ingat? Ada Ustaz? Ada Boleh. Okey. Isam, boleh dapat tak? Okey, good. Okey. Ini pun, kalau untuk orang-orang Nasrani pun, dia boleh salah gunakan juga. Contoh, dia salah gunakan dia punya pahaman dia ambil belakang saja. Belakang dia tak ambil. Kan? Okey. Yang ni akak try baca ni kak. Kalau you start from here, how you baca this? Inna Allah salisu salasati satu. Ada mim kecil. You got to stop, wakaf tam. Lagi sekali. Inna Allah salisu salasa. Itu pun kalau you start from there, that mean you ibtidak. Ibtidak maknanya sambung dari situ, pun dia consider as ibtidak qabih juga. Yang tak bagus juga, tak elok juga. Sebab awak tak ambil yang kat belakang. Itu contoh dia. Ya. Sebab innallaha salisu salasah. Apa makna inallah? Sesungguhnya. Salisu ni tiga daripada wahid isnain salasa. Salasa. Makna dia bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan. Nampak?
Sebab tu orang-orang Kristen dia boleh ambil macam gini ayat dia quote Allah ni salah satu dari 3 Tuhan. Kita tak boleh. Allah cuma satu saja. Allah tak boleh ada 2 even. There's no two Allah, only one Allah. Tapi kalau dia orang berpahaman Allah ada 3, Tuhan 3, itu dah pasal. Kita orang Islam tak boleh. Sesungguhnya Allah adalah salah satu daripada 3 in 1 yang dalam Trinity punya doktrin. Sebab tu kalau kita sambung daripada inna Allah, dia akan membawa makna yang salah. That's why kita tak boleh ambil sekerat-sekerat baca ayat Quran. Kita kena sambung pembacaan dia daripada ayat sebelum dia. Sebab ayat sebelum dia macam ayat yang tadi juga. Dia ada sebut kat sini, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu salasa. Laqad, demi sesungguhnya telah kafirlah mereka. Kafara, kafir. Azina, mereka. Mereka yang berkata ni qalu. Siapa yang kata dia telah kafir? Orang yang kata sesungguhnya Allah inilah 3 dalam 1. Salah satu daripada 3. Sebab tu kita tak boleh start from there. Okey, nak habiskan the whole ayat. Baca lah. Apa Ustaz? Yes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha Ini tak boleh berhenti ni, tak boleh sambung. Kena berhenti tadi. Ada wakaf tam. Ada mim kecil tu. You got to stop there. Itu have to. Don't continue. Continuing is prohibited. Kafaral tu try baca tebalkan dia. Bacakan kafarol, jangan kafaral. Kafarol ladzi. One more time. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu salasa. Salasa pendek. Salisu salasa. Thalithu salasa. Okey, good. Sambung sebelah. Wa ma ilahin illa ilahun Wahid. Yang wahid. Hid pendek. Wa dia yang panjang, ada kecil tu. Illa ilahun wahid. illa ilahun wahid. Hid. Hid pendek je. Wahid. Jangan hid. Tak nak panjangan hid. Lain sekali tengok. Illa ilahun wahid. Okey, good. Sambung. Wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassan alladhina kafaru minhum azabun alim. Okey, cuma lu dia panjang sikit lah dari yaquluna ni kan. Yaquluna. Dua-dua ni panjang. Okey, itu satu lagi contoh. Okey, saya ambil lagi satu contoh. Okey. That's why kalau part kita berhenti, kita sambung ni, kita kena apply kan juga. Dia ada 2 cara kaedah baca. Okey, this is tag azan. Ya. Tauhid dah belajar ni Tauhid kan. Isyam tengok Isyam. Kalau kita kena azan, cara kita azan tu macam mana? You can choose. You nak sambung ke, you nak berhenti. Tapi kalau sambung, dia jadi macam ni. Berhenti, dia jadi macam tu. Cara bacaan dia.
Ini bukan ngaji Quran, ni azan dekat masjid ni pun bukan senang kan, nak jadi muazzin kan. Dia nak kena ada basic sikit-sikit lah ilmu tajwid ni. Kita akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak berazam macam tu, itu maknanya berhenti dua-dua, betul tak? Tapi kalau sambung macam mana awak nak baca ni pula Isyam? Sambung. Sambungkan dua-dua Allahu Akbar ni. Ni nak azan je. Azan bila? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kalau sambung nak kena sebut lebih ru. Oh, lu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada ru kat depan dia. One more time. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sambung mesti ada rullah kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak berhenti boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dua-dua berhenti. Tapi kalau nak sambung kena baca rullah. Sebab ra ni berbaris dhamma. Okey, teramik ni jam. Sambung. Asyhadu an la ilaha Asyhadu alla, dia bukan Allah tau Azam. Dia ada idgham bila hunna, nun mati jumpa lam. Jangan asyhadu alla, asyhadu alla dulu, al baru la balik. Ada dua lam. la ilaha illallah. Sebab ada Allah sama Allah lain. Kalau asyhadu alla, satu lam tertinggal. Dia mesti nak keluarkan dua-dua lam sebab atas lam ni ada sabdu. Okey, sambung. Asyhadu an Okey, as dia tu as dia. As dia ni yang sin ada 3 titik. Jadi jangan baca as. Dia ada satu sifat dia panggil sifat tafashi. Kalau shim yang ada titik 3 ni dia ada satu sifat tafashi. Jadi dia tak boleh as. Dia kena ash ada sh. Try. Asyhadu anna, macam ash dia punya tafashi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, yang ini Hayya 'alas salat. tak nak alas. Alas huruf sod. Hayya 'alas salat. La boleh panjang. Dan hujung dia pakai ha. Ha simpul. Pasal dia tamar buta. Tamar buta ni ha simpul. Lagi sekali. Hayya 'alas salat. Jangan alas alas. Hayya 'alas solah. Hujung dia tu ha yang dekat alqum ha yang simpul juga. Sebab yang bawah ni nanti ha emas ni, ha angin pun dekat alqum juga. Tapi dia ada perbezaan kan antara pertengahan. Yang ni paling bawah alqum. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas salat. Okey, sambung. Hayya 'alal falah. Falah ni dia ada sifat hamas kat huruf ha. Maknanya hamas ni definition dia suara tertahan, nafas terlepas. Jadi keluarkan nafas. Hayya 'alal falah. Ada yang tu kita punya nafas. Hayya 'alal falah. Yang solah tak keluar nafas kan, dia solah. Tapi falah dia dua different. Kalau sambung, kita biasanya kalau kamat kita sambung kan. Hayya 'alas solati, hayya 'alal falah. Ada T. Sebab ni ta marbuta. Ta marbuta bila sambung jadi huruf ta. Hayya 'alas solati, hayya 'alal falah. Tak? T hayya kalau sambung. Sama juga ini qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Kalau sambung ta marbuta jadi tu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kena sebut dia betul dia. Lepas tu kita kena faham dia perbezaan dulu. Baca sambung macam ni, baca berhenti macam ni. Dia ada dua cara baca tak? Okey, kita ambil lagi satu surah Ali Imran. Kak baca ni pula kak.
Ambil daripada sini, Innallah. Start dari Innallah ya Ustaz. Yes. Innallah fakirun wa nahnu aghniya. Okey, ada wakaf tam itu kan. Kalau kita ambil dari situ pun itu dikira sebagai ibtidak qabi. Sambung yang tak baik. Sebab innallaha fakirun. Sesungguhnya Allah fakirun. Ni apa makna fakirun? Pakai miskin. Miskin lah. Kan? Sesungguhnya Allah miskin dan kamilah yang kaya. Ini yang tadi orang Kristian punya doktrin tau. Ini pula orang-orang Yahudi punya doktrin pula. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah ni miskin, dia yang kaya. Apa maknanya awak telah sambung pada tempat yang salah. Sebab ayat sebelum dia pula cakap apa? Laqad. Ini awak tertinggal. Laqad demi sesungguhnya. Sami Allah. Sami ni dia berkaitan dengar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Kan? Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Dia tak ambil kat depan. Sebab yang kat depan ni demi sesungguhnya telah mendengar. Kan? Makna Allah ni Maha mendengar perkataan qaula ni, perkataan perkataan lazina, mereka masuk orang-orang Yahudi ni kan, qalu, yang berkata bahawa Allah miskin dan kamilah orang yang kaya. Ini yang kata ni bukan Allah. Yang kata Allah miskin ni orang Yahudi. Jadi kita kena faham dia punya kaedah bahasa Arab. Okey, ambil daripada depan sampai habis. Habiskan ayat ni. Laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Okey. Sanaktubu ma qalu wa qatlihumul anbiya. Wa naqulu dhuqu azabal hariq. Okey, hari qaf pun kau qala kubra qaf berbaris. Okey, now you can see two different meme. Yang meme kontut ni tak ada ekor ke bawah, that was wakaf tam. Yang meme ada ekor ke bawah, that is not wakaf tam. Yang ini adalah hukum iqlab. Pasal nun mati jumpa ba. Satu huruf aja ba. Iqlab tak? Iqlab pun dia akan keluarkan tanda mim kecil. So instead of baca an, awak kena baca ambiya. Not an, Iqlab maknanya menggantikan. Gantikan apa? Gantikan makhraj dia daripada nun tu an pergi ke huruf mim. Kenapa nak kena pergi ke huruf mim? Sebab huruf ba ni dia berhampiran dengan huruf mim punya makhraj. Dia dekat kawasan bibir. So daripada huruf nun punya makhraj dia daripada kat langit mulut, kalau dia nak keluarkan pergi dekat ba, kat bibir, dia kena go through dekat mim punya makhraj. Sama tempat dengan ba. Sebab tu dia panggil syafawi, dia berkaitan bibir. Jadi instead of anbiya, kita baca ambiya. Am tu pun ada dengung, ada. Iqlab ada dengung, cuma dia pergi dengung tak macam wajibul gunah 100% pergi dengung. 100% dengung means you close your mouth totally 100% shut. Tapi kalau idgham, iqlab dan juga ikhfa syafawi ni, dia baca dia macam mana tahu? Dia tak tutup fully shut your bibir, bibir terbuka sikit je. Tak? Ada pula yang bagi contoh, dia bilang macam sikit tu berapa sikit tak? Boleh masuk one piece of paper saja. Nampak dia very different. Okay, that was all about wakaf ibtidak. Dia important. Sebab kalau wakaf ibtidak ni kita tak apply to the right place, kan, dia punya makna boleh change. Tak, boleh tukar makna dia. Okay, kita baca di statement. Kan? Ya nah, ni apa dia bilang? Apa lelaki tu tak ada apa-apa. Woman without her man is nothing. Jadi siapa yang tak ada apa-apa? Woman ke man? Woman. Woman yang tak ada apa-apa. That means woman memerlukan man. Betul tak Syam?
in terms of dia punya meaning dalam this statement. Without stopping tau. Woman without her man is nothing. Yang nothing jam, lelaki ke perempuan? Perempuan yang nothing, betul tak? Maknanya perempuan ni memerlukan man to become something lah. Betul tak? Okay, now you see Syam, kalau I put on the stopping point dekat sini pula, now dia punya meaning dah change. Jam baca Jam. Ni siapa pula nothing? Woman without her, man is nothing. So man yang apa-apa. Man pula nothing tak? Just because of that stop ni, wakaf tak wakaf, yang jim kecil, mim kecil, nun kecil, apa ni semua kan. Wakaf jaiz, wakaf. Because of this thing pun, dia punya meaning boleh change. Mereka nampak tak dia punya different tau. Ni contoh saja tak, tapi something like that lah. Bila saya tak stop, saya bilang kemeja. Akak, what you know about kemeja? Apa makna kemeja? Baju lah, baju kemeja lah. Tapi bila saya stop kemeja, that is not baju. That means saya nak ke meja. Sama saya nak ke meja. Different thing you know. Saya nak ke meja, that means I want my shirt. Bila saya bilang saya nak ke meja, saya nak pergi that table. Dapat tak kak? Dari different. Tauhid, you can see not the different. Dia petonasi dia panggil, dia peton of recitation. Sebab itu adanya sakta, adanya wakaf taknu, adanya wakaf jaiz, wakaf hasan, wakaf qabi ni semua tadi. Because of this. Woman without her man is nothing, sama woman without her man is nothing. Two different meaning. Sama juga bila bilang saya nak ke meja, maknanya saya nak baju saya mana? My shirt where? Saya nak ke meja. Tapi bilang saya nak ke meja, saya pause kejap, saya nak ke meja, maknanya saya nak pergi that table. Saya nak pergi ke meja itu. Dia punya pause tu, sabta tu aja become different. Daripada baju can become table. So this is on bahasa lah. So Quran punya bahasa was very high lah. Dia punya quality of uslub bahasa Arab dia. So kita kena faham sikit-sikit lah. Kita bukan nak jadi guru bahasa ke Arab ke apa, bukan. At least basically kita tahu dia nak applykan dalam pembacaan Al-Quran. That was very important message lah about wakaf bidah ni. Okay, another important thing, nanti saya WhatsApp dengan Tauhid benda harfu jar ni. Tauhid, you forward to them. Okay, this is dia punya, saya buat ni harfu jar ni semua kita punya guideline. Actually harfu jar ni banyak. Ini sama ni saya akan kongsi harfu jar. Okay, harfu jar ni apa benda pula? Sometimes kita dah berhenti, kita tak tahu bila where to start. Nak sambung balik tak tahu. Okay, dia ada cara dia. Pertama, bila dah berhenti nak sambung balik, kalau tak tahu sama ada ayat dia tergantung atau tidak, of course kita nak kena faham bahasa Arab. Kalau kita tak faham bahasa Arab, minimum baca Quran ni kita kena faham dia punya harfu jar. Harfu jar ni dalam bahasa Melayu dipanggil sendi kata. Sendi kata ataupun kata penghubung. Sendi-sendi ni kan tempat jointing kan, antara tangan dengan lengan, lengan dengan peha dengan tulang kering, jointing dia. Itu jointing dia dekat lutut. Itu dia panggil sendi kata. Dalam bahasa putih, I'm not sure. Ada orang cakap preposition, ada cakap conjunction. Which one is clearer? I tak tahu pun. Yana, how to say Yana in English? Preposition ataupun conjunction? Preposition. Preposition. Preposition tempat kita nak sambung that sentence tu tak? Okay, preposition dia, kalau awak dah berhenti, nafas tak ada, saya dah bilang tadi, mana-mana pun berhenti, nak sambung dia, awak tengok huruf sebelah yang awak berhenti ni, ada tak huruf-huruf preposition dia. This is all the preposition. So kalau sebelah dia ada any one of these, awak sambung je sebelah dia.
Kalau sebelah dia tak ada any one of these, awak kena reverse balik cari. Ghostan sikit, mesti ada. Pasal benda ni banyak ada. Dia even more than this. Ini saya ambil sebahagian aja. Kalau saya ambil terlalu banyak, awak tak ingat pun tak guna. Tak apa, ni kita ambil first portion dulu. Nanti ada lagi second portion, tambah. Banyak ada. Okey, saya ambil contoh lah. Kalau kita nak baca ayat Quran, tapi kita tak tahu kat mana nak stop and start, kita kena depend on yang tadi saya tunjuk tu. Kalau ada tempat stop, okey, kita boleh stop tempat stop. Nampak ni Quran teks, nampak nampak tak? Nampak. Okey. Yang ini okey, awak nampak ni tak? Ada wakaf kecil ni, yang soalan yang kecil ni, wakaf Hasan, ada nampak wakaf Jaiz. Semua kira okey. Dia yang tak okey ni, bila tak ada tempat wakaf. Ini agak panjang juga. Nak sampai sini kan panjang. Okey. Cara macam ni. Awak baca aje. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'i binaa. Nafas tak ada, orang nak berhenti situ. Boleh tak? Boleh. Nak sambung binaa ni, orang nak ghostan boleh, nak sambung sebelah pun boleh. Sebab sebelah dia ada dia preposition. Huruf waw ni. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Nak sambung mana? Okey, ni waw ni saya tunjuk. Waw ni ada dia preposition dia dekat sini tadi. Ni waw. Nampak? Jadi awak sambung sebelah dia aja. Sebab sebelah dia ada preposition. Yang second ni dah berhenti. Nak sambung fa akhraja ni boleh tak? Ataupun mas'ai ghostan. You depend. Tengok sebelah dia tak huruf fa. Fa kalau ada, dia boleh sambung sebelah. Ni fa kemudian. On this part. So tak payah ghostan. So ambil aja. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alullah. Fajal tajalu lillah, sorry. Atau baca fala taj'alu. Kalau nampak tak ada tak apa, sebab ini kan lebih aula bersambung. Okey, kalau nak ghostan balik, ghostan ambil fala taj'alu lillahi andada. Itu cara kaedah dia. Jadi kalau wherever where you want to stop saja. Nafas tak ada tak apa. Yang penting bila awak nak sambung, sebelah dia mesti nak ada one of this. Harful jar dia panggil. One of the preposition mesti nak ada. Kalau sebelah dia tak ada one of the preposition, awak ghostan sikit. Mesti ada. Itu cara kaedah dia. Nanti awal WhatsApp Tauhid buat this preposition. Dia ada dua lah. Ni lagi satu ni lama biasa saya buat ni. Ni ada baru biar lagi. Saya tambah lah sikit-sikit. Nanti kan ni pun kalau you all dah master ada siapa, maybe saya boleh tambahkan lagi. Nanti dia ada banyak sebenarnya. Tapi at least minimum you kenal yang sikit-sikit dulu. Dia yang tadi pun boleh kalau you nak upgrade. Boleh tak agak? So I want you all to understand bila you all baca ni nak sambung dia dekat mana. Nak sambung sebelah atau you got to reverse sikit. Dapat tak? The purpose of belajar wakaf ibtidak ni. Syam? Nampak the important of belajar ni wakaf ibtidak. Okay, any other question? Nak tanya apa-apa? Tak ada? Okay, tak ada, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga kita akan baca doa khatam Quran ni sama-sama insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, cuma tauhid I think kita dah hafal benda ni kan. Cuma dekat sini saya ada buat satu edit sebab saya ada jumpa one of my cousin lah. Dia pun dah tegur saya. My cousin was a lecturer dekat UIA. Dia pula memang fakulti dalam bahasa Arab. Dia ada PhD tau. Dia kata dia suruh tukar. Dulu Ustaz Patris dah bilang nak suruh tukar. So saya thought was tak banyak efek lah. Tapi my cousin cakap banyak efek dia. Masa kita tukar dia bilang.
Kalau kita baca minhuma nasina kan, di sana kita kena tukar minhuma nusina, bukan nasina. Nusina lebih better. Kalau nasina, kami telah lupa. Tapi dia nusina, kami dilupakan. Apa yang telah kami dilupakan. Sebab apa yang kita baca Quran ni bukan kita sengaja lupakan, tapi kerana kita dilupakan. That means ada orang yang kedua yang lupakan kita. Siapa orang kedua dia? Yang dia masukkan doa ni adalah syaitan yang melupakan kita. Memang syaitan tak suka kita baca Quran. Jadi syaitan memang nak sengaja lupa-lupakan kita baca. Kasi kita baca salah. Only on that part je dulu. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam jawab parents semua dah balik dah bapak. Dah. Okey. Okey, salam dah semua. Baik, jumpa lagi nanti next week insya-Allah. Baik, bye. Assalamualaikum.